Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk mini kajian saya adalah kajian awal tahap pengetahuan pegawai awam di Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Keramat, Kuala Lumpur terhadap peraturan perkhidmatan awam. Pengenalan. Etika sering dikaitkan dengan moral. Andrew J. Dubrin 2001 menyatakan betapa etika ini adalah sesuatu yang baik, yang betul dan yang salah tetap salah. Dan dalam konteks perkhidmatan awam, pegawai awam yang dilantik memegang jawatan selama mana diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk taat setia dan melaksanakan tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan serta mematuhi segala peraturan di bawah PUA 395/1993 dan antara peraturan yang berkuat kuasa ke atas semua penjawat awam, perintah-perintah am bab A, B, C, D, E, F dan G daripada tahun 1973, 74 dan 1993. Dan dalam peraturan ini adalah suatu bentuk alat pengurusan yang penting untuk mewujudkan pentadbiran yang cekap dalam melaksanakan segala fungsi serta tanggungjawab ke arah pencapaian matlamat dan objektif sesebuah jabatan. Dan kawalan ini dinamakan sebagai kawalan tata tertib bagi membentuk sikap yang positif dan mencegah diri daripada berlakunya penyelewengan, kerana matlamat akhir peraturan-peraturan ini dibuat selain daripada menyampaikan perkhidmatan adalah untuk membangunkan pegawai awam yang berkualiti, berintegriti dan bermotivasi. Penyataan masalah. Kajian terhadap pengetahuan dan pemahaman pentadbir dan guru dalam tata cara pengurusan dan amalan pentadbiran tata tertib di sekolah adalah rendah berbanding dengan kajian yang bersifat perihal kepimpinan dan keupayaan pentadbiran menurut Sa'dan et al. Sa'dan et al. 2009 juga menyatakan dalam kajian bertajuk Keberkesanan Sistem Pengurusan Tata Tertib Kaki Tangan dalam memperkukuh integriti perkhidmatan awam menyatakan dalam dapatan kajian menunjukkan majoriti daripada responden bersetuju bahawa terdapat masalah dalam tata cara pengurusan disiplin di kalangan penjawat awam yang merumuskan tentang tahap pengetahuan pengurus dan pentadbir kaki tangan. Dapatan ini disokong oleh Fariza Romli dan Harlida Abdul Wahab yang menyatakan antara punca peningkatan pelanggaran adalah disebabkan kurang kesedaran dan pengetahuan terhadap peraturan-peraturan yang sepatutnya dikuasai oleh semua penjawat awam merangkumi perintah-perintah am bab A sehingga G. Kajian Bashir Ahmad dan Wan Abdul Rahman Kudri dan Yusuf Rohana 1988 bertajuk Kesedaran dan Kefahaman Pelaksanaan Peraturan mendapati penjawat awam masih lagi tidak peka dan kurang memahami kandungan konteks pemahaman peraturan yang berkuat kuasa. Dan statistik subunit tata tertib unit integriti bagi tahun 2016 sehingga 2018 juga menunjukkan peningkatan jumlah kes 1,020 kes bagi kes yang telah memulakan prosiding terhadap pelanggaran. Untuk mengenal pasti tahap pengetahuan penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan awam ini, tahap pengetahuan ini diukur melalui dua perkara. Pertama, pengetahuan umum dan yang kedua, pemahaman secara spesifik terhadap peraturan. Maka objektif kajian pertama mengenal pasti tahap pengetahuan penjawat awam tentang peraturan perkhidmatan dalam konteks umum dan yang kedua mengenal pasti tahap pemahaman penjawat awam dalam peraturan perkhidmatan dalam konteks spesifik. Bagi persoalan kajian, apakah tahap pengetahuan penjawat awam tentang peraturan perkhidmatan awam dalam konteks umum? Dan yang kedua, apakah tahap pemahaman penjawat awam tentang peraturan perkhidmatan awam dalam konteks spesifik?
Dalam mini kajian ini, berikut merupakan kerangka konseptual. Tahap pengetahuan penjawat awam diukur dari aspek perintah-perintah am bab A, B, C, D, E, F dan G, dan tahap pengetahuan ini dibahagikan kepada dua, iaitu dalam konteks pengetahuan secara umum dan dalam konteks kefahaman secara spesifik. Teori yang dibincangkan dalam mini kajian ini adalah teori komunikasi organisasi dalam sumber manusia Senjaja tahun 1994. Bagaimana ada 4 komponen dalam teori komunikasi organisasi ini. Pertama, informatif, penyampaian maklumat; persuasif, bagaimana pendekatan pengurus untuk menguruskan kaki tangannya; integratif, penyatuan; dan regulatif yang akan dibincangkan dalam mini kajian ini. Dan dalam aspek regulatif ini berkaitan dengan peraturan adalah pertama berkaitan dengan pengetahuan pemahaman, kedua pematuhan, ketiga pengawalan dan yang keempat hukuman. Maka hari ini kita akan melihat secara mendalam tentang pengetahuan dan pemahaman dalam aspek regulatif ini. Antara model yang akan dibincangkan di dalam mini kajian ini adalah model tindakan disiplin sumber manusia oleh Belohlev 1985 yang bertajuk The Art of Disciplining Your Employees. Pada peringkat pertama adalah Communicate Standard. Bagaimana dalam peringkat pertama model ini, Communicate Standard ini merujuk kepada information, iaitu maklumat, dan regulation understanding dan pemahaman terhadap peraturan sebelum tindakan disiplin boleh diambil terhadap sumber manusia. Sorotan literatur, Lokman Muhammad Tahir dan rakan-rakannya pada tahun 2011 berpendapat bahawa perundangan adalah satu elemen yang sangat penting kepada sesebuah organisasi, terutamanya di peringkat institusi pendidikan, dan ia juga merupakan satu aspek yang seharusnya diketahui oleh semua pentadbir sekolah. Di sekolah, pihak pentadbir sekolah dan guru merupakan penjawat awam yang paling kerap terdedah kepada dakwaan atas pelbagai tuduhan seperti kegagalan melaksanakan tanggungjawab, kecuaian, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang mungkin berlaku. Kajian daripada T. Fathi 2002 dan 2004. Lokman Muhammad Tahir et al. 2011 juga mendapati majoriti pentadbir sekolah masih kurang mendapat pendedahan berhubung kursus dan latihan perundangan terutamanya yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, JPN, malah PPD dan institusi-institusi berkaitan seperti IAB atau universiti tempatan yang menawarkan kursus berkaitan perundangan dalam pendidikan. Dan dapatan kajian Gordon HRD 2003-2004 dalam kajiannya yang bertajuk Comparison of the Legal Knowledge of Secondary Vocational and Non-Vocational School Principal mendapati pengetua serta semua guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan perundangan pendidikan bagi berhadapan dengan kes-kes yang melibatkan semua warga sekolah, khususnya kes berkaitan disiplin pelajar dan juga kaki tangan. Metodologi mini kajian, kaedah yang digunakan adalah kaedah soal selidik dan reka bentuk kajian adalah dalam bentuk tinjauan. Instrumen yang digunakan adalah skala Likert 5 mata adaptasi daripada soal selidik Nur Rozaini Rozlan 2016, Bashir et al. 1998 dan Sa'dan et al. 2009. Dan soal selidik ini dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu demografi, dimensi pengetahuan umum, dimensi pemahaman spesifik. Dan sampel adalah seramai 57 orang staf dan guru dari SMK Lembah Keramat, dan instrumen yang digunakan ini mempunyai nilai kesahan dan kepercayaan Cronbach Alpha 0.72, iaitu di tahap yang baik. Berikut merupakan analisis demografi
6 kategori. Jantina, lelaki mewakili 50.9% daripada 57 orang responden, dan umur di antara 31 sehingga 40 tahun mencatatkan responden tertinggi dengan kekerapan 24 dan mewakili 42.1% daripada keseluruhan responden. Tahap pendidikan 87.7% iaitu dengan kekerapan 50 mempunyai ijazah sarjana muda, manakala 66.7% daripada responden sudah berkahwin dan 96.5% dengan kekerapan 55 daripada 57 responden adalah pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah, dan 26.3% daripada keseluruhan responden dengan kekerapan 15 iaitu yang tertinggi berkhidmat kurang daripada 6 tahun. Seterusnya, 10 item di bahagian B berkaitan dimensi dan juga konteks pengetahuan umum berada pada tahap yang tinggi iaitu min 4.01 dan kebanyakan responden bersetuju dan sangat setuju iaitu hampir 80% ke atas berkaitan dengan pengetahuan umum yang ditanya kepada responden berkaitan dengan peraturan. Contohnya di item yang pertama, penjawat awam yang baru berkhidmat di dalam perkhidmatan awam biasanya kurang memahami peraturan perkhidmatan awam. Hampir 84% responden setuju dan sangat bersetuju. Di bahagian C adalah dimensi mengukur konteks pemahaman spesifik terhadap peraturan perkhidmatan awam. Secara keseluruhannya, daripada 10 item yang dijawab oleh responden, min berada pada tahap yang sederhana iaitu 3.53 dengan sisihan piawai 0.528. Interpretasi skor min berdasarkan daripada kajian lampau yang dilakukan oleh Bashir et al. 98, Sa'dan et al. 2009 dan Nur Ruzaini binti Rozlan 2016 meletakkan dimensi pengetahuan umum 4.01 pada tahap yang tinggi dan pemahaman spesifik pada skor min sederhana iaitu 3.53. Secara keseluruhan, tahap pengetahuan penjawat awam di SMK Lembah Keramat terhadap peraturan perkhidmatan awam berada pada tahap yang tinggi iaitu di min 3.78. Perbincangan. Tahap pengetahuan penjawat awam tentang peraturan perkhidmatan awam dalam konteks pengetahuan umum adalah tinggi iaitu dengan min 4.01 dan sisihan piawai 0.40. Hasil kajian menunjukkan penjawat awam mengetahui secara umum berkaitan pematuhan peraturan perkhidmatan awam dalam konteks yang umum. Bagi tahap pemahaman penjawat awam dalam konteks yang spesifik adalah sederhana dengan min 3.53 dan sisihan piawai 0.52. Hasil kajian menunjukkan meskipun penjawat awam mengetahui secara umum tentang peraturan penjawat awam, tetapi responden masih mempunyai pemahaman yang sederhana terhadap peraturan yang spesifik. Secara keseluruhan, tahap pengetahuan penjawat awam di SMK Lembah Keramat terhadap peraturan perkhidmatan awam adalah tinggi, iaitu min 3.78.
Dapatan kajian ini adalah bertentangan dengan dapatan Fariza Romli dan Harlida Abdul Wahab 2019 dan juga Sa'dan et al. 2009 dan Bashir et al. 1998 yang menyatakan penjawat awam kurang kesedaran dan pengetahuan terhadap peraturan-peraturan yang berkuat kuasa sehingga menyebabkan pelanggaran berlaku. Selain itu, bagi item 5 dan 7 berkaitan pemahaman spesifik terhadap perintah AMBAPSI iaitu cuti penjawat awam, 40.4% daripada responden menyatakan tidak pasti dan tidak bersetuju terhadap peraturan cuti adalah hak atau sebaliknya kepada penjawat awam. Malah 52.7% responden tidak bersetuju dan tidak pasti dengan kemudahan cuti menjaga anak. Bagi pemahaman spesifik terhadap Perintah Am Bab B berkaitan tuntutan perjalanan, 57.8% responden menyatakan tidak pasti dan tidak bersetuju dengan penyataan peraturan tersebut. Sebagai kesimpulan, kajian ini merupakan kajian awal bagi mengenal pasti tahap pengetahuan penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dan dalam dapatan kajian, walaupun tahap pengetahuan penjawat awam terhadap peraturan adalah tinggi, namun masih terdapat kekurangan pemahaman secara spesifik berkaitan peraturan-peraturan tertentu seperti Perintah AMBAPSI berkaitan cuti dan Perintah AMBAP B berkaitan allowance dan tuntutan. Penjawat awam perlu mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang berkuat kuasa agar pelanggaran dan kecuaian dapat dielakkan dan akhirnya penjawat awam perlu peka dan sentiasa mendalami kandungan konteks pematuhan peraturan yang berkuat kuasa dalam perkhidmatan melalui kursus-kursus dan latihan yang dianjurkan unit integriti di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia.